أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله تعالى ونشكره ونصلي ونسلم على حبيبنا المصطفى وآله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع العليم. Fadil pengurusi majlis, yang bahagia Datuk Pengurusi Tangkuasa Masjid, yang saya hormati seluruh ahli tangkuasa, tuan-tuan guru, para alim ulama, tuan-tuan, puan-puan tetamu Allah yang dimuliakan oleh Allah. Tahiyat dan salam daripada Allah Ta'ala kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama saya ucap terima kasih banyak pada Tangkuasa Masjid yang beri ruang waktu sedikit waktu ini untuk mengambil sempena malam ini, malam berlakunya 27 Rejab, malam berlakunya peristiwa Isra' dan Mi'raj. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyambut ataupun memerakamkan suatu doa khusus keberkatan pada bulan Rejab dan Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rejab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Nabi SAW minta supaya Allah Ta'ala berkati keberkatan, mohon keberkatan pada bulan Rejab dan bulan Sya'ban, dan mohon panjang umur untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Tapi di sana ada satu hadis yang Nabi minta Allah Ta'ala jangan panjangkan umur dia. Dan Nabi pun minta supaya sahabat-sahabat jangan bertemu dengan suatu zaman. Dalam suatu hadis riwayat daripada Imam Ahmad, Allahumma la yudrikuni zamanun aw tudriku zamanan la yattabi'u fihi al-alim wa la yastahyihi fihi minal halim. Qulubuhum qulubul ajim wa alsinatahum alsinatul arab. Rawahu Ahmad. Kata Nabi SAW, ya Allah, jangan kamu biarkan aku sempat bertemu dengan suatu zaman. Nabi minta supaya Allah jangan panjangkan umur dia sampai berjumpa satu zaman, satu waktu. Wala tudriku zamanan, dan aku doa pada Allah Ta'ala supaya kamu, wahai sahabat-sahabatku, tidak bertemu dengan zaman itu. Bukan saja Nabi minta Allah jangan panjang umur sampai bertemu satu waktu, satu zaman, dan Nabi pun minta supaya sahabat-sahabat pun tak berjumpa dengan zaman itu. Zaman apa yang sampai Nabi doa begitu sekali? Kata Nabi SAW, zaman la yattabi'u fihi al-alim. Zaman orang dah tak dengar kata-kata para alim ulama. Orang dah tak peduli kata-kata alim ulama. Nabi SAW minta jangan sampai panjang umur sampai bertemu zaman orang dah tak kisah dengan nasihat para alim ulama. Wala yastahyihi fihi minal halim, dan manusia tidak lagi segan silu melakukan perbuatan keji di hadapan orang yang baik akhlaknya. Tak segan silu buat maksiat, tak segan silu buat kemungkaran depan orang yang halim, orang yang lemah lembut, orang yang akhlaknya mulia. Kata Nabi SAW, zaman itu qulubuhum qulubul ajim, hati mereka seumpama hati orang ajam. Disebut oleh ulama maksudnya hati yang keras. Wa alsinatahum alsinatul arab, tapi lidah mereka petah, pandai tutur bicara seumpama petahnya lidah orang Arab. Sahabat-sahabat sekalian, saya melihat bahawa pentingnya walaupun tiap-tiap tahun kita 27 Rejab kita sambut Isra' Mi'raj. Ini sangat penting. Pentingnya kenapa? Kerana akidah kita, iman kita mengajar bahawa kita kena yakin kepada benda yang kita nampak, dan kita kena yakin juga perkara yang dipanggil perkara sam'iyat, perkara yang mata kita tak nampak tapi kita beriman kerana kita dengar
Kita beriman kerana kita yakin dengan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW ataupun disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bimbang takut-takut sampai satu masa nanti orang hanya percaya benda logik je. Benda akal boleh fikir, benda yang akal tak fikir orang tak percaya. Ya, sebab itu kita setiap tahun kita perlu adakan majlis begini supaya kita kena faham bahawa yakin ini tak semesti kepada benda yang kita nampak saja. Tuan-tuan, kalau saya tanya ni air mineral water, tuan-tuan percaya tak ini air? Percaya. Berapa peratus yakin? 100%. Kenapa tuan-tuan yakin 100%? Sebab nampak, boleh pegang, boleh tengok. Okey, itu dipanggil ainul yakin. Yakin berdasarkan mata yang boleh tengok, kan itu kita yakin. Walaupun mata kadang-kadang tak semua betul. Ya, tak semua betul mata ni. Kita tengok rel kereta api, daripada jauh kita nampak macam dia bercantum hujung. Hakikat tak bercantum. Tuan-tuan tengok gunung, bukit. Daripada jauh tuan-tuan nampak biru. Tuan-tuan pergi dekat. Sebenarnya bukan biru, dia hijau pokok tu. Kadang-kadang mata kita menipu kita. Tengok sepintas lalu seorang perempuan, kita pakai jadi. Tengok kedua, Masya Allah. Ya. Jadi, mata kita kadang-kadang tak betul. Tapi kita percaya. Yakin kerana kita tengok. Yang kedua, kita yakin kepada dipanggil ilmu yakin. Yakin berdasarkan ilmu. Contoh saya ambil wayar elektrik, saya potong. On switch, saya minta tuan-tuan pegang. Siapa berani pegang? Seorang pun tak berani. Pasal apa? Kerana yakin bahawa ada current, bahaya. Nampak tak current? Tak nampak. Tapi kenapa kita yakin? Kerana ilmu. Ya, dipanggil ilmu yakin. Ada satu lagi keyakinan yang paling hebat yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salih inna muqinun. Akhirat besok dipanggil haqqul yakin, yakin sebenar-benarnya. Jadi bila kita bicarakan soal Isra' Mi'raj ini, ya, keyakinan yang jazam, yang mutlak. Yakin walaupun akal tak boleh fikir. Ya, walaupun mata tak nampak. Walaupun panca indera tak boleh nak buktikan. Tapi kenapa yakin? Kerana disampaikan oleh Allah yang maha benar dan Nabi Muhammad yang tak pernah bohong. Sahabat-sahabat sekalian, hebatnya Isra' Mi'raj ini, dia berlaku di tengah orang tak percaya ke Nabi. Ya, kalau Isra' Mi'raj ni berlaku di Madinah, kita tak kisah. Ya, tapi Isra' Mi'raj ni betul-betul berlaku tahun ke-13 Hijrah. Kebanyakan para ulama, walaupun di sana dia mengatakan Isra' Mi'raj berlaku pada awal kebangkitan Nabi, ya, ada yang mengatakan dalam proses waktu Nabi. Tapi kebanyakan yang hampir-hampir sepakat para ulama ialah dia berlaku pada tahun ke-13 Hijrah. Ya, selepas berlakunya Amul Huzni, tahun duka cita. Khadijah wafat, Abu Talib pun dah meninggal dunia, anak Nabi Ibrahim pun meninggal. Tengah-tengah begitu, Allah Ta'ala bawa Nabi keluar. Maknanya, kata Fatimah, waktu itu kemuncak orang menolak Nabi SAW. Orang tak percaya Nabi, orang hina Nabi, orang herdik Nabi, orang tuduh macam-macam. Tuan-tuan bayangkan, di tengah-tengah kemuncak itu, Allah Ta'ala bawa Nabi Isra' Mi'raj. Memang hebatlah, Masya Allah. Isra' Mi'raj ni saatnya pun waktu sangat hebat. Ya, benar-benar satu ujian kepada orang beriman pada waktu itu. Ya. Kalau berlaku di Madinah, iman dah teguh, tak apa tuan-tuan. Orang percaya. Tapi ini berlaku di Mekah. Di Mekah pula di tahun kemuncak orang menentang Nabi. Hingga Allah Ta'ala sebut ya, dalam Quran, fa in kazzabuka faqad kuzziba rusulun min qablik ja'u bil bayyinat waz-zuburi wal kitabil munir. Kalau kamu didustakan ya Muhammad, nabi-nabi sebelum kamu pun orang dustakan. Semua nabi-nabi didustakan. Sebab itu penting Isra' Mi'raj ni yang berlaku pada waktu itu. Berlaku pula waktu malam. Kalau siang hari orang nampak. Berlaku waktu malam orang dah tidur. Ya. Dan berlaku pula dalam keadaan yang sekejap. Ya. Pergi malam yang sama, balik malam yang sama. Dalam hadis sebut, Nabi bangun tempat tidur. Nabi tidur rumah Ummu Hani radhiyallahu anha, rumah mak saudara dia pada malam sebut, tak jauh daripada Kaabah. Nabi pergi Isra', Mi'raj ke langit, balik semula, tempat tidur tu masih panas lagi. Berapa lama? Sekejap je. Bukan semalaman. Sebab itu ada orang tuduh Isra' Mi'raj berlaku dengan roh saja, bukan dengan jasad. Kalau roh,
Orang percaya. Roh ni sekejap je. Tuan-tuan, kita tengah kuliah terlelap sekejap je. Sampai haknya dah. Ya. Sampai ke London dah. Sekejap je. Lelap sekejap je pun dah rata dah roh kita pergi. Lalu ada orang menganggap Isra' Mi'raj ni roh saja, bukan jasad. Sebab dia kata tak mungkin jasad pergi satu malam, balik malam yang sama, tempat tidur masih panas lagi. Mustahil. Kenapa dia rasa mustahil? Sebab dia fikir ikut akal dia. Dia tak fikir apa yang Allah Ta'ala sebut. Kalau tuan-tuan perhati ayat ni specialnya dimulai dengan perkataan subhana. Subhanallazi. Subhana, maha suci Allah. Sebelum apa-apa, sebelum Allah cerita apa-apa, Allah Ta'ala beritahu maha suci Allah tak daripada bohong, daripada dusta, daripada mengada-ngadakan. Ya. Dan tak ada faedah pun untuk Nabi mengada-ngadakan cerita. Sebab waktu tu nak tarik penyokong. Kalau nak tarik penyokong, kenapa bawa cerita yang melarikan orang pada baginda, yang menyebabkan orang tak percaya pada baginda? Ya. Tapi kenapa Nabi beritahu? Sebab sifat wajib bagi Nabi ialah tabligh. Nabi mesti beritahu. Ya. Ada ayat Quran yang tegur Nabi. Allah tegur Nabi. Kalau kena kita tak beritahu. Tapi Allah beritahu, Nabi beritahu. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ni ayat Allah Ta'ala tegur Nabi. Kenapa Nabi beritahu? Kerana sifat Rasul ialah sifat tabligh. Wajib menyampaikan. Soal orang nak percaya tak percaya, itu soal kedua. Ya. Jadi oleh kerana itu Allah Ta'ala sebut subhana, maha suci Allah. Kata ulama, maha suci daripada berbohong, maha suci daripada mendustakan cerita ni, maha suci daripada mengada-ngadakan berita. Allazi asra bi abdi, dia yang menjalankan hambanya Muhammad. Di sini orang beriman diyakin terus. Pasal apa? Sebab tu kata Abu Bakar Siddiq, bila orang pertama yang Nabi cerita, orang yang pertama Nabi cerita ialah Abu Lahab. Ya. Nabi SAW lepas balik semula pada Isra' Mi'raj, subuh tu Nabi sedang termenung depan rumah, dekat beranda rumah Umm Hani radhiyallahu anha. Orang pertama Nabi jumpa Abu Lahab. Ya. Dia tanya, Muhammad, ada apa-apa berita pagi ni? Ya. Nabi tahu tu musuh. Nabi tahu tu hebat lawan Islam. Tapi Nabi beritahu. Nabi kata, ya. Apa dia? Malam tadi aku pergi Isra' ke Masjid Al-Aqsa, ke Bani Mi'raj, ke langit. Bertemu Tuhanku. Ya. Tak sempat Nabi bercerita, Abu Lahab sambung. Dan balik malam tadi juga. Dia kata, Nabi, ya. Abu Lahab dia terus fikir, inilah peluang terbaik untuk orang tinggalkan Nabi Muhammad. Inilah peluang terbaik. Kalau kena kita, confirm tak akan beritahu Abu Lahab. Ya, kita beritahu orang yang beriman dulu. Tak, Nabi beritahu. Abu Lahab ni pula, dia beritahu, dia tahu. Yang pertama dia kena yakin ialah Abu Bakar As-Siddiq. Dia jumpa Abu Bakar. Dia cerita pada Abu Bakar. Ya, hebat Abu Bakar ni, akhi. Sebab tu dipanggil As-Siddiq. Ya. Abu Bakar yang membenarkan peristiwa Isra' Mi'raj. Abu Bakar tanya satu je Abu Lahab, siapa beritahu kamu? Kata Abu Lahab, Muhammad. Aku dengar daripada mulut Muhammad sendiri. Apa kata Abu Bakar Siddiq? Kalau Muhammad yang beritahu, aku percaya. Bahkan kalau dia beritahu dia pergi jauh lagi pun aku percaya. Pasal apa, tuan-tuan? Pertama, soal iman Abu Bakar lah. Kalau kita tengok tengok ayat ni, Allah tak sebut apa? Subhanallazi asra bi 'abdi. Allah yang menjalankan Muhammad, bukan Nabi pergi sendiri. Bila Allah yang menjalankan, apa yang pelik? Tuan-tuan, pelik tak? Gigi kita waktu lahir tak ada gigi, kemudian keluar. Umur 80 ni, gigi kita berhenti. Kalau sepatut 80 ni, sejengkal gigi tu. Tuan-tuan, tak pelik tak? Bulu kening tak panjang, rambut panjang setiap hari. Tak pelik ke? Jari kita, kuku panjang, jari tak panjang-panjang. Ya. Pasal apa? Kalau Allah yang buat, apa yang peliknya? Ya. Logik akal kata tak mungkin boleh naik burak selaju mana sampai Masjid Al-Aqsa. Ya. Kita naik flight, naik kapal terbang, kalau kita buka pintu, habis berterabur semua, seduk keluar semua. Itu baru 400-500 km sejam. Ini burak ni, kata Nabi, kaki belakangnya di sini, kaki depan sejauh mata memandang.
Bahkan nama Burak pun, Burak ni barkun. Ya, barkun makna kilat. Ya, dikinayahkan, dikiaskan kelajuannya seumpama kilat. Logik akal boleh sampai? Memang logik akal kata tak mungkin, mustahil. Tapi ini di luar daripada logik akal. Pasal apa? Sebab Isra Mi'raj ni mukjizat. Bila dia mukjizat, apa yang pelik? Ya. Sebab tu kata Abu Bakar, kalau Muhammad beritahu jauh lagi pun aku percaya. Ya, menunjukkan pada kita bagaimana hebatnya iman Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dan sebahagian para sahabat pada waktu yang beriman, bila Nabi cerita Isra Mi'raj, sebahagian mereka diam. Ya, yang beriman pun no comment. Kamu percaya ke? Senyap, tak jawab. Tak percaya? Tak. Muhammad tak pernah bohong, Nabi tak pernah bohong, tapi cerita luar biasa. Tapi orang beriman dia tahu Nabi ada mukjizat. Ya, bukan saja pergi Isra Mi'raj, Nabi pernah belah bulan. Ya. Nabi pernah batu bercakap dengan Nabi. Air keluar celah jari Nabi. Semua tu mukjizat. Bila sebut mukjizat, maka orang beriman tahu mukjizat ialah benda yang Allah bagi pada Nabi SAW. Ya, apa yang nak pelik? Laila, subhanallazi asra bi 'abdihi laila. Berlaku pada waktu malam. Dalam hadis disebut, kata Nabi, aku dah tidur masa tu. Nabi pun dah tidur dah. Nabi terasa ada sesuatu, ya, cahaya yang mengangkat Nabi bangun antara jaga dengan tidur. Dibawa ke pergi Zam-Zam, kemudian dibelah dada dan seumpama cerita yang biasa kita dengar lah. Ya, saya tidak nak detail kisah Isra Mi'raj ni sebab tiap tahun kita dengar dan kita tahu cerita-cerita dia. Ya, tapi dia belah dada, dia dikeluarkan, dibersihkan sebagainya. Ini kata ulama, proses nak menghadap Allah ni kita kena bersih. Ya. Nak semayang kena ambil ada wuduk. Pakaian tak boleh ada najis. Ya, tempat semayang kita, ya, kena bersih. Nak menghadap Allah kena bersih. Dan semua kita akan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita akan mati semua. Ya, bila Aisyah radhiyallahu anha tanya Nabi, ya Rasulullah, bila Nabi sebut dalam satu hadis, man ahabba liqa Allah, ahabba Allah liqa'ah. Siapa-siapa yang suka berjumpa dengan Allah, Allah pun suka berjumpa dengan dia. Ya. Tuan-tuan suka tak bertemu dengan Allah? Tentu suka. Maka Nabi kata Allah pun suka bertemu dengan orang yang suka bertemu dengan Allah. Aisyah ni dia fikir lain. Dia kata, ya Rasulullah, apakah, sebab Nabi sambung, Nabi kata, siapa-siapa yang tak suka bertemu dengan Allah, maka Allah pun tak nak berjumpa dengan dia. Kata Aisyah, apakah kematian ya Rasulullah? Mati ke? Kalau mati aku pun tak berani. Aku pun takut. Siapa berani mati? Semua orang takut mati. Kata Aisyah, tak nak bertemu dengan Allah tu mana takut mati ke ya Rasulullah? Kalau takut mati, aku pun takut dengan mati ya Rasulullah. Lalu kata Nabi, tak, bukan begitu. Maksud hadis tu, kata Nabi, siapa-siapa yang beriman, beribadah pada Allah, minta ampun pada Allah, mengharapkan redha Allah, mengharapkan syurga Allah, maka Allah pun nak bagi syurga dia kepada orang beriman. Itu maksudnya. Man ahabba liqa Allah. Siapa nak bertemu tu, maksudnya nak masuk syurga kan kena bertemu dengan Allah. Nak masuk syurga kena mati dulu. Ya. Nabi kata siapa-siapa lepas sembahyang fardu membaca kursi, maka jamin syurga oleh Allah Ta'ala. Pasal apa tak masuk lagi syurga? Kata Nabi, sebab dia tak mati lagi. Bermakna kalau kita mati, syurga kita. Ya. Kenapa tak masuk syurga semua ni? Sebab belum mati lagi. Oh, jadi syarat nak masuk syurga kena mati? Ya, memang kena mati. Ya. Alangkah baiknya kalau masuk syurga tak payah mati. Ya. Jawapannya tak boleh. Ya. Kena mati. Cuma tuan-tuan lah mati dulu, saya kemudian sikit pun tak apa. Ya. Kan? Ya. Isteri dengan suami isteri, mana elok mati dulu, tuan-tuan? Ya. Tuan-tuan rasa siapa yang elok mati dulu, isteri ke suami? Isteri kan? Saya rasa, saya pun setuju isteri mati dulu. Ya. Ya. Yalah, perempuan mungkin tak suka, tapi saya rasa kalau kita fikir menasabah, memang elok isteri mati dulu. Kalau suami mati dulu, isteri tak semayang jenazah suami, walaupun boleh semayang, tak salah.
Tapi tradisi kita, lelaki semayang jenazah. Jadi kalau isteri mati dulu, kita boleh tolong semayang jenazah dia. Jadi eloklah dia mati dulu. Kan? Ya. Kalau suami mati dulu, isteri tak usung jenazah ke kubur. Tapi kalau isteri mati, suami boleh tolong usung jenazah ke kubur. Jadi kesimpulannya, rasa betul lah elok isteri mati dulu. Kan? Yang tiga, kalau isteri mati dulu, kita boleh tolong masuk jenazah isteri kita dalam kubur elok-elok kan. Tapi kalau kita mati dulu, isteri kita tak masuk jenazah kita dalam kubur orang lain. Mungkin kalau ada anak-anak lah, tapi isteri tak. Jadi saya dah fikir banyak kali dah. Confirm lah, elok isteri mati dulu. Ya. Tapi malaikat tak ikut keputusan kita, tuan-tuan. Malaikat tak. Walaupun kita sebulat suara bersetuju malam ni di Masjid Taqwa, isteri mati dulu. Tapi malaikat tak ikut keputusan kita. Ya, saya tengok akhir-akhir ni ramai suami mati dulu pada isteri, tuan-tuan. Betul. Ya, di Malaysia ada 1 juta ibu tunggal di Malaysia ni. Ya, ramai suami mati dulu. Sebab tu isteri sayangilah suami. Sebab mungkin tak lama suami mati dulu. Kan? Apapun sebenarnya, dulu kemudian ni ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada seorang sahabat namanya Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Nanti kalau tuan-tuan pergi Madinah, jangan lupa ziarah kubur Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Ni dulu sikit tajuk kita. Sa'ad bin Mu'az ni tuan-tuan, dia masuk Islam umur 31 tahun. Masuk 31 tahun dia masuk Islam. Dia meninggal dunia umur 37 tahun. Berarti 6 tahun dalam Islam. Waktu dia meninggal dunia, bergegang arsy Allah Subhanahu Wa Taala, menangis para malaikat dengan kematian dia. Ya, waktu Nabi iring jenazah Sa'ad bin Mu'az ke kubur Baqi', Nabi menjinjing kaki. Sampai sahabat tanya, "Ya Rasulullah, kenapa kami tengok kamu menjinjing kaki?" Kata Nabi, "Aku bimbang kakiku terpijak sayap-sayap malaikat yang turun terlalu ramai mengiringi jenazah Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu." Ya, kalau tuan-tuan pergi ke Baqi', jangan lupa kubur Sa'ad ni mudah je. Pergi straight, kan kubur Sayyidina Osman bin Affan tengah-tengah tu kan. Tuan-tuan ambil kiri, rapat ke dinding, ambil ke depan sikit, ada satu kubur dalam kawasan, ada petak sikit. Dalam tu ada 2 kubur. Tu kubur Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Ya, orang yang dapat jaminan Nabi SAW. Ya, Sa'ad bin Mu'az ni dapat jaminan Nabi SAW. Kulit hitam. Ya, tapi hebat. Ya. Ni antara tokoh-tokoh hebat. Tak apalah saya nak sebutnya bagaimana Allah Ta'ala jadikan Isra Mi'raj betul-betul nak memperkukuhkan iman orang beriman dan nak bezakan siapa yang munafik. Ya, dan menjelaskan siapa yang benar-benar yakin dengan apa Nabi SAW sebut. Ya, sebab tu Isra Mi'raj tu berlaku malam, waktu orang tengah tak percaya pada Nabi SAW, berlaku pula pada waktu dalam keadaan yang sekelip mata, luar biasa semua sekali, Isra Mi'raj. Ya. Dan kalau kita lihat dalam peristiwa-peristiwa Isra Mi'raj tu, dia berlaku 2 dimensi, 3 sorry. Satu, perjalanan Isra. Nabi SAW pergi 5 tempat. Ya, 5 tempat. Nabi singgah di Yathrib, Madinah. Nabi sembahyang 2 rakaat. Nabi singgah di satu pokok yang besar. Ya, tanya Nabi, "Ya Muhammad," Nabi tanya Jibril, "Wahai Jibril, apa tempat ini?" Kata Nabi, kata Jibril, tempat di mana Nabi Musa AS berteduh. Nabi berhenti di Bukit Turusina. Ya, ini tempat-tempat yang Nabi SAW, tempat yang bertemu para nabi-nabi. Sebab tu kemuncak di Masjid Aqsa tu, Nabi menjadi imam kepada semua para nabi-nabi. Sebab tu kata ulama, Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini, Allah hubung 2 masjid. Subhanallazi asra bi amrihi minal masjidil haram ilal masjid aqsa. Masjid ke masjid. Tapi ada satu masjid tak sebut. Masjid Nabi Madinah. Dalam ayat ini Allah tak sebut. Allah hanya sebut 2 masjid je. Masjid Haram ilal masjid aqsa. Kenapa Allah Ta'ala tak sebut Masjid Nabi Madinah? Wallahu a'lam, Allah Maha mengetahui. Tetapi walaupun tak disebut, dalam peristiwa Isra, Nabi singgah di Madinah. Ya. Nabi Jibril kata semayang 2 rakaat, Nabi turun semayang sunat 2 rakaat. Nabi tanya Jibril, "Tempat apakah ini?" Kata Jibril, "Inilah Yathrib. Satu hari nanti ya Muhammad, kamu akan hijrah kemari." Lepas tu berlaku pembinaan Masjid Nabi Madinah. Kemudian waktu ini belum ada Masjid Nabi di Madinah. Ya, walaupun ikut tertib, Nabi kata kalau kamu nak musafir, musafirlah 3 masjid. Masjid Haram, Masjid Qud Madinah dan Masjid Aqsa. Ya, kalau kita nak musafir, Nabi kata elok musafir 3 masjid ni. Ya, masjid lain boleh pergi, tapi masjid disebut dalam hadis 3 ni. Ya, fadilat pun
Masjid Al-Aqsa lebih rendah daripada Masjid Nabi Madinah. Ya, tapi Isra' Mi'raj menghubungkan dua masjid. Sebenarnya kata ulama, sebenarnya bukan menghubung dua masjid saja, menghubungkan semua nabi-nabi. Ya, sebab semua nabi datang ke Mekah, semua nabi pergi Masjid Al-Aqsa. Ya. Dan Nabi naik borak dan Nabi tambak borak tu. Ya. Hebatnya Isra' Mi'raj ni, bila Nabi balik kan, Nabi cerita, masing-masing kata, ya Muhammad, kami ni, aku ni pergi berniaga 6 bulan pergi Al-Aqsa. Ya. Baru balik semula pergi berniaga lah. Ya. Kalau berjalan straight, ada riwayat mengatakan sebulan pergi, sebulan balik, ya Muhammad. Mana boleh satu malam? Tak mungkin. Ya. Lalu diminta bukti. Ada dua perkara yang kita rasa pelik. Kenapa nak merak ke langit, kena pergi Masjid Al-Aqsa? Kenapa tak merak terus di Mekah je? Kan? Keluar-keluar rumah, terus naik. Jimat masa sikit. Ya. Borak pun tak penat. Kan? Ya. Lalu bila kita buka Quran, Allah tak sebut langit ada pintu-pintu dia. Bukan semua tempat ada pintu. Ya. Langit ada pintu dia. Ya. Jadi nak naik ke langit ni ada pintu dia. Ya. Tu yang Allah Taala sebut dalam Quran. Macam masjid lah, ada pintu dia. Cuma yang menariknya, ya, kenapa dibawa ke Masjid Al-Aqsa dulu? Sebagai bukti, fakta, logik akal. Terbukti sini. Bila Nabi SAW, dia tanya, baik ya Muhammad, kalau betul kamu pergi Masjid Al-Aqsa, ya, aku nak tanya kamu, macam mana bentuk? Sifatkan pada kami ya Muhammad bentuk Masjid Al-Aqsa tu. Ya, hingga dalam riwayat mengatakan berapa tiangnya, macam mana pintu dia, macam mana kubah dia. Nabi beritahu satu persatu. Dikatakan dalam hadis kan, Allah Ta'ala bentangkan bentuk Masjid Al-Aqsa depan Nabi SAW. Hingga Nabi boleh jawab semua. Ya Muhammad, berapa tiang Masjid Al-Aqsa? Tuan-tuan yang semayang Masjid Taqwa ni, tiap-tiap waktu semayang ni, saya nak tanya tuan-tuan, berapa tiang masjid ni? Tak tahu tuan-tuan. Bukan kerja kita mari bilang masjid, lepas tu balik. Semayang tak? Bilang masjid tak? Nabi SAW nak buktikan betul Muhammad, hingga dia boleh cerita satu persatu. Bentuk kubahnya, tiangnya macam mana, kipahnya macam mana. Kalau begitulah, semua cerita tu betul. Nak kata apa lagi? Tapi orang tak beriman, tetap tak beriman. Ya. Jadi rupanya antaralah Allah Ta'ala bawa Nabi daripada Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa supaya nak buktikan betul Nabi pergi Masjid Al-Aqsa. Sebab Nabi boleh gambarkan Masjid Al-Aqsa satu persatu. Kalau Nabi Mi'raj tu daripada Mekah tu naik ke langit, apa bukti? Tak boleh, bukti akal tu tak boleh bawa. Daripada Masjid Al-Aqsa Mi'raj ke langit, langit pertama, kedua, macam-macam kisah sebagaimana yang kita biasa dengar. Ya, tapi kemuncaknya pun dia, kemuncaknya turun pun di Masjid Al-Aqsa. Naik situ, turun situ. Dan naik borak balik semula ke Mekah. Ya. Ulama-ulama dalam menghuraikan, dan banyak hadis Nabi SAW bahawa Isra' Mi'raj ni ialah suatu anugerah Allah yang paling hebat kepada Nabi SAW. Setelah manusia tolak Nabi, tak peduli Nabi, tak apa ya Muhammad, Allah Ta'ala bawa Nabi, kalau kita istilah moden, melancong lah, bawa keluar daripada pening kepala dengan kelang kabut dunia, dengan masalah, keluar sekejap. Kita pun kena begitu. Tuan-tuan, kadang-kadang akal kita ni dia ada limit juga. Ya, fizikal tubuh kita pun ada had juga. Ya, kadang-kadang kita berat sangat, kita mesyuarat ke apa, pening kepala, kita kena rehat, keluar. Isteri kita sekali-sekala bawa dia keluar, pergi berehat sekejap, keluar daripada rumah, pergilah mana-mana. Ya, keluar daripada bebanan yang sedia ada, keluar. Nabi SAW, Allah Ta'ala bawa pergi Isra' Mi'raj, keluar ya Muhammad, keluar pada dunia ni. Ya, pergi ke mana? Pergi tengok semua, tengok syurga. Isra' Mi'raj Nabi tengok syurga. Isra' Mi'raj Nabi tengok umat-umat dulu.
Sikit saya nak sentuh di langit yang ke-6, walaupun saya tak detail. Di langit ke-6 kan Nabi SAW berjumpa Nabi Musa AS. Bukan saya berjumpa Musa, di langit ke-6 juga Allah Ta'ala tunjuk para Nabi-Nabi masuk syurga bersama umat masing-masing. Kata Nabi, aku tengok seorang Nabi itu, seorang aja umat dia masuk syurga bersama Nabi itu. Ada seorang Nabi, 2 orang umat dia. Bahkan ada 3 Nabi, seorang aja umat dia masuk syurga. 3 Nabi. Berapa ramai umat dia masuk bersama Nabi? Seorang. Ini kita baca surah Yasin. Fa'azzazna bisalis, Allah tambah rasul yang ketiga. Yang beriman berapa orang? Seorang. Waja'a min aqsal madinati rajulun. Rajulun, seorang laki-laki. Yas'a. Dalam keadaan berlari-lari. Qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Wahai kaumku, ikutlah rasul-rasul ni. Dia ajak kita beriman dengan Allah, dia tak minta upah pun. Tak minta bayaran pun. Berapa ramai beriman? Seorang beriman. Laki-laki itu terus dipijak perutnya sampai terburat perutnya dan meninggal dunia. Sebab tu ayat tu sambung. Qila dukhulil jannah. Tiba-tiba saja Allah kata, masukkan laki-laki dalam syurga. Qala ya qaumi tabi'ul mur. Bila dalam syurga, dia laki-laki ni dia terus dakwah kaum dia. Tak apalah. Kata Nabi dalam hadis yang agak panjang, tiba-tiba diperlihatkan padaku satu kaum yang sangat ramai. Aku menyangka umatku. Tiba-tiba kata Jibril, ya Muhammad, inilah umat Nabi Musa yang masuk syurga bersama Nabi Musa AS. Ramai. Hilang kumpulan tersebut, muncul kumpulan yang ramai sungguh. Sawadun azim dalam hadis. Hitam pekat ramai. Lalu kata Jibril, ya Muhammad, inilah umat kamu, ia akan masuk syurga bersama-sama kamu. Waktu tu Nabi Musa menangis. Kata Nabi Musa, aku menyangka umatku paling ramai. Rupanya umat Muhammad lagi ramai daripada umatku masuk syurga bersama Nabi Muhammad SAW. Ramai sungguh. Dan kata Nabi, di kalangan mereka akan ada 70,000 yang masuk syurga tanpa hisab. Ini pun dibahas panjang lebar oleh para ulama. Bila mendengarkan kata-kata Nabi itu, bangunlah seorang sahabat bernama Uqashah bin Mihsan radhiyallahu anhu. Uqashah bin Mihsan, dia bangun, dia kata, ya Rasulullah, tolonglah doa kepada Allah Ta'ala, semoga saya termasuk dalam 70,000 tu. Uqashah bin Mihsan. Nabi kata apa dia? Anta minhum ya Uqashah. Kamu memang termasuk dalam 70,000 tu, hai Uqashah. Tuan-tuan, depan-depan orang ramai, depan-depan sahabat lain, Nabi istihar Uqashah bin Mihsan masuk syurga di kalangan 70,000 masuk syurga tanpa hisab. Uqashah pun duduk, bangun pula sahabat lain, ya Rasulullah, tolong doa aku juga ya Rasulullah. Nabi kata Uqashah dah minta dulu, dia dapat. Jadi untung siapa minta dulu ni, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan minat ke siapa-siapa, jangan tunggu lama-lama. Uqashah ni hebat dia minta, dia dapat ke dia. Sahabat lain bangun, ya Rasulullah, aku pula Rasulullah. Nabi kata tak, Uqashah dah mendahului kamu semua. Siapa dia Uqashah bin Mihsan? Uqashah bin Mihsan ni ada cerita menarik dalam perang Badar. InsyaAllah. Azan. Kita azan sekejap.
Saya minta maaf, saya sambung sikit lagi. Ya. Surat Mi'raj ni kalau dah naik kena turun. Tak turun tak boleh, tuan-tuan. Saya sebut tadi kisah seorang sahabat Nabi, Uqashah bin Mihsan radhiyallahu anhu, yang mendengar hadis Nabi tentang Isra' Mi'raj. Nabi cerita para sahabat apa berlaku pada langit pertama, kedua, ketiga, keempat. Bila sampai langit keenam, berlaku peristiwa tadi. Lalu Uqashah angkat tangan minta doa, ya Rasulullah, tolong doakan aku supaya aku termasuk dalam 70,000 tanpa masuk ke tanpa hisab. Dan Nabi SAW istihar, ya, bawa Uqashah dia. Kemudian selepas itu sahabat lain minta. Nabi kata Uqashah mendahului orang lain. Uqashah bin Mihsan dalam perang Badar, dia perang. Dia bawa pedang dia, bila berlawan dengan tentera Quraisy pada masa itu, pedang ni patah, sekeping-sekeping patah. Akhirnya tinggal ulu saja Uqashah ni, sejarah dia. Dia pusing ke belakang jumpa Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, tengok pedangku ya Rasulullah, tinggal ulu je. Maka Nabi SAW mengambil satu ranting kayu, Nabi goncang kayu ni, lalu kayu itu bertukar menjadi pedang. Dan Nabi beri kepada Uqashah bin Mihsan. Uqashah bin Mihsan ni ialah sahabat Nabi yang berperang dengan pedang mukjizat Nabi SAW. Ya. Ulama-ulama khilaf sama ada, kalau tuan-tuan baca ada wirid-wirid kecil tu, doa Uqashah kan, apakah dia atau orang lain, wallahu alam. Tapi jelasnya ialah Uqashah bin Mihsan, salah seorang sahabat yang dengar Isra' Mi'raj dan ambil kesempatan pada Nabi, minta supaya disegerakan, didoa pada Allah Subhanahu taala. Kemudian yang besar sekali dalam peristiwa Isra' Mi'raj ialah, tentulah kita tahu bahawa anugerah Allah pada Nabi SAW. Ya, kan banyak anugerah. Ya, sampai Nabi bertemu dengan Allah Taala. Ya, Allah kata, ya Muhammad, minta apa yang kamu nak. Tapi Nabi tak minta. Ya, itu hebat Nabi SAW. Ya, saya pernah pergi satu kebun durian kawan. Dia kata, Ustaz nak buah biji? Saya kata, terpulang pada tuan kebun lah. Kalau saya minta 3, dapat 3 je. Bila terpulang pada tuan kebun, lagi banyak dia bagi, tuan-tuan. Nabi SAW bila berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla dan Isra' Mi'raj, ya, Allah tanya, ya Muhammad, minta apa yang kamu nak? Nabi kata, ya Allah, raditu Rabbi, aku redha ya Allah. Terpulang pada Allah. Allah anugerahkan kepada Nabi Muhammad malam tu suratul Fatihah. Tak ada satu surah seumpama suratul Fatihah. Dikurniakan umat Muhammad ni umat yang akhir sekali hidup, paling awal bangkit daripada mahsyar, paling awal dihisap. Umat Muhammad dosa banyak mana pun Allah Ta'ala sedia ampun, kecuali syirik pada Allah. Umat Muhammad tidak akan mati mengejut sebagaimana umat dulu. Umat dulu satu bala bencana habis satu kaum semua. Ya, umat Muhammad tidak akan berlaku. Ini antara anugerah Allah Ta'ala pada Nabi Muhammad dalam Isra' Mi'raj. Last sekali, kemuncak sekali, dan dosa berjumpa dengan, kalau kita tengok hadis, jangan kita bayang jumpa ni jumpa macam makhluk, tak. Ya. Berjumpa ni bukan berjumpa jasad dengan jasad. Allah Ta'ala tidak ada dalam surah Qul Allah kita, ya, walam yakul lahu kufuwan, jangan duk bayang berjumpa dengan Allah, bertemu. Ya, kalau tengok dalam Quran, Allah kata Allah Ta'ala bertemu dengan Nabi SAW. Nabi Musa bertemu dengan Allah, ya. Nabi Musa berbicara dengan Allah, ya. Wa kallamallahu Musa taklima. Macam mana dia bercakap, itu dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan Mi'raj ni pun kata Nabi, aku naik ke tempat yang aku sendiri pun tak nak beritahu. Kalau Nabi hurai, jangan dibayangkan Allah yang berjumpa macam menghadap macam manusia, tak. Sebarang apa yang kita bayang itu bukan Allah. Ya, laisa kamitsli syai'. Allah Taala tidak serupa dengan sebarang benda. Jangan duk bayangkan Allah Taala berbentuklah. Ya, tu terima kasih banyak. Ya, supaya kurang-kurang kita jelas. Ya, takut-takut ada idea yang keliru. Ya, baik. Ya, cuma dalam disebut dalam Quran bahawa Allah Taala menganugerahkan pada Nabi sembahyang. Ya. Satu-satu perintah yang Allah Ta'ala bagi pada Nabi SAW, ya, secara direct, jemput Nabi terima perintah as-salat, semayang. Ya, nasib baik Nabi pergi, tuan-tuan. Perintah lain Jibril buat turun. Sembahyang Nabi menghadap. Berapa puluh waktu? 50 waktu. Turun jumpa Nabi Ibrahim langit ke-7. Nabi bertanya, apa ya Allah? Nabi cerita. Dan diberitahu sembahyang Allah perintahkan 50 waktu.
Nabi Ibrahim jawab, ya Muhammad, laksanakanlah apa yang Allah perintah. Ini sifat Nabi Ibrahim AS. Apa yang Allah suruh, buat. Jangan banyak komplain. Jangan banyak tanya. Allah suruh Allah suruh beri sembelih anak, sembelih. Turun langit ke-6 jumpa Nabi Musa. Musa tanya berapa? 50 waktu. Ya Muhammad, ya, mohonlah pada Allah Ta'ala dengan rahmatnya agar dikurangkan. Itu akhirnya jadi 5 waktu. Kalau Jibril waktu turun, confirm 50 waktu, tak ada rayuan. Bila Nabi pergi, Nabi mohon kurang sampai 5 waktu, ya. Kata Nabi Musa, aku bimbang umatmu tak mampu ya Muhammad. Aku dah uji Bani Israel tak mampu, ya. Dan Nabi SAW melaksanakan 5 waktu. Kata Nabi, aku malu bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dah per 50 tinggal 5. Ada orang kita pula jawab, silap Nabi, malu apa, naiklah. Sekurang-kurang tak ada subuh. Tetapi ya akhi, sahabat-sahabat sekalian, dikurniakan 5 waktu, ganjarannya 50, lebih pada 50 waktu, ya. Sebab itu asas kepada ibadah ini sembahyang. Isra Mi'raj ni sebenarnya perintah sembahyang, ya. Sembahyang ni sebagai tiang agama. As-salatu imaduddin. Kalau tuan-tuan nak tengok orang mengutuhkan agama, bukan duk maki hamun cerca tu, tapi ialah mereka yang tinggal sembahyang. Faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Nabi kata siapa-siapa yang mendirikan sembahyang, dia mendirikan agama. Siapa-siapa tinggal sembahyang, inilah yang meruntuhkan agama. Yang meruntuhkan agama ialah mereka yang tinggal sembahyang. Itu hadis Nabi SAW. Ya. Ada pun yang lain daripada itu, perkara-perkara lain yang kita harus lihat dalam kerangka besar. Saya fikir bahawa umat Islam menjadi satu umat yang mulia oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dunia. Ya. Maka kemuliaan kita tu kan ada asas. Apa asas kemuliaan kita? Ya. Pertama, Allah Ta'ala menjadikan akidah itu sebagai teras utama, ya. Hingga diibaratkan, ya, وَضَرَبَ masalan kalimatan tayyibatan kasajaratin tayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama. Kalimah la ilaha illallah ni, kata Nabi, kata Allah Ta'ala, seumpam pohon yang bagus, akarnya menjunam dalam perut bumi, dahannya merimbun di udara. Itu akidah. Tapi orang tak puji akar, orang puji yang zahir. Cantiknya pokok tu, cantiknya buah dia, sedapnya buah dia. Tapi sebenarnya semua di atas tu, kenapa? Kerana akar yang kukuh. Sama juga kita orang beriman. Tuan-tuan tengok akhlaknya baik, dermawan, pemurah, bagus dia, sebenarnya kerana akidah dia. Ya. Kerana akidah yang mantap melahirkan perbuatan zahir yang baik. Ya. Yang kedua, saya fikir sampai masanya kita, ya, bila penjajahan mari menguasai negara kita, ada beberapa perkara yang mereka tinggal jadi isu. Termasuk utama bila mereka mengasingkan bidang kuasa institusi agama di bawah negeri-negeri dan sebagainya. Apa yang penting pada kita, kita rasa perlu sampai masanya kita perlu penyelarasan. Ya. Bagai contoh mudahlah, SOP masjid. Ya, yang berbagai-bagai. Masjid ni begini, masjid ni begini, negeri ni begini, negeri ni begini. Persepsi pada orang bukan Islam di luar tak elok. Ya, tak elok. Orang nampak Islam ni berbagai-bagai bentuk. Sebenarnya yang beza ni furuk je, bukan prinsip. Tapi yang faham mana prinsip, mana furuk, kita orang Islam. Orang bukan Islam dia tak faham. Hingga dia menganggap mazhab-mazhab ni sebagai tanda perpecahan. Ya, mazhab Hanafi, Hambali, Maliki. Bagi kita yang faham, dah mazhab bukan tanda perpecahan. Mazhab ni lah rahmat Allah SWT. Ikhtilafu ummati ar-rahmah. Ini bukan hadis Nabi SAW. Ya, tapi kerana ada pandangan-pandangan. Kenapa ada mazhab berbeza? Jawapannya kerana tidak ada dalil yang jelas. Bila tak ada dalil yang jelas, maka ulama-ulama berpendapat begini berdasarkan hadis Nabi, kefahaman dia. Kan kefahaman kita ni semua tak sama ni. Jadi ada setiap orang tu ada pengikut dia. Maka pengikut tu yakin dengan ilmu yang ada pada gurunya, syekh ni, maka dia ikut dia. Ya, sebab tu kadang-kadang Imam Syafi'i, ya, berguru dengan Imam Malik. Walaupun Imam Malik tu guru dia, tapi dalam perkara berbeza, dia tak ada masalah. Orang mari mengadu pada Imam Malik. Pak Imam Malik, anak murid kamu Imam Syafi'i, dia memberi pendapat yang berbeza dengan pendapat kamu. Ya, apa kata Imam Syafi'i?
Dia kata semua pendapat manusia boleh berbeza, melainkan pendapat Tuhan punya kubur ni, tunjuk makan Nabi SAW. Ini sebab tu kadang-kadang berbeza pandangan ni sebenarnya ya, benda yang rahmat, ada kebaikan. Tapi jangan tengok dalam konteks perpecahan. Tapi kalau boleh kita lihat perkara-perkara yang basic, yang asas ni perlu ada penyelarasan. Ya, dari segi supaya sekurang-kurangnya ada macam fatwa lah. Ya, faham fatwa isap okok ni makruh. Haram, faham haram. Ya, selangor makruh kot. Selangor boleh sampai terowong kena berhenti. Jadi kita tak nak tengok dalam konteks, sepatutnya ada penyelarasan perkara-perkara ini. Dan insya-Allah mudah-mudahan ada institusi kita yang kita boleh menjadi mapayung supaya benda-benda yang tu dapat kita laras. Termasuklah isu-isu yang berlaku baru-baru ni. Isu soal anak orang Islam yang mahkamah putus serah balik pada ibunya. Kebimbangan kita takut anak tu murtad semula. Tetapi tidak mustahil mak dia pun akan masuk Islam balik. Ya, tak mustahil. Saya punya pengalaman, ya, ada seorang anak masuk Islam, ayah dia cukup anti masa tu. Ya, anak murid saya sendiri, ya, mak dia cukup marah dia masuk Islam. Saya berjumpa dengan dia 6 tahun kemudian, saya tanya macam mana mak ayah, dia kata alhamdulillah mak dia masuk Islam, ayah dia masuk Islam. Kita doa pada Allah Taala mudah-mudahan 3 anak ini boleh menjadi petunjuk hidayah supaya ibunya insya-Allah akan masuk Islam. Tidak mustahil. Kita bimbang kalau diserah kepada ibu yang bukan Islam. Ya, sebab itu ini pandangan Syafi'i mengatakan bahawa kalau sekiranya dalam situasi kebimbangan sebut, kita kena jaga. Dia mengambil dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar mengambil Aisyah, jaga Aisyah. Pasal apa? Kerana mak Aisyah tidak beriman. Mak Aisyah tak masuk Islam. Ya, maka Sayyidina Abu Bakar ambil Aisyah, jaga bersama dengan dia. Maka demikian juga hasrat kita supaya anak-anak ni memelihara akidah dia. Walaupun akidah soal hidayah ni soal Allah Subhanahu Wa Taala yang beri, dan kita doa mudah-mudahan apa yang berlaku itu menjadi, ya, kadang-kadang bila berlaku benda-benda penting macam ni, orang Islam ya, perlu lihat dalam kesatuan kita, bersama-sama melihat masalah ni, masalah ummah seluruhnya. Wallahu alam, mudah-mudahan apa yang kita bicarakan pada malam ini sikit sebanyak akan dapat manfaat kepada kita bersama insya-Allah, dan mudah-mudahan apa yang berlaku dalam peristiwa Isra mengukuhkan akidah kita kepada Islam, kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam. Mohon maaf di atas salah silap kasar bahasa, panjang umur jumpa semula pada masa akan datang insya-Allah. Wallahu alam. Aqul qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.